UMNO semuanya mempunyai mentaliti orang bandar dan mempunyai kehidupan macam orang bandar yang tak bergantung lagi pada kerajaan, maka electoral college ini tidak make any difference. Ini bermakna walaupun pengundi bandar tidak bergantung dengan kerajaan, tetapi ahli UMNO sama ada bandar atau luar bandar, berdasarkan manifestasi keputusan ini masih lagi mempunyai mentaliti bergantung pada kerajaan. Jadi electoral college system ini saya rasa agak mendahului zaman dari segi mentaliti orang UMNO. Terlalu ke depan, maka itu sebab dia ada negative setback ini. Tapi saya mesti qualify, apapun sistem atau kerangka yang disediakan oleh manusia ada kelemahan dan kebaikan dia. Itu kita kena terimalah. Jadi untuk mengatasi sehingga kurang-kurang pun 2-3 kali lagi pemilihan, kita kena betulkan kena halusi dan baiki sistem pemilihan ini. Kalau tidak, idealism kita nak mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di kalangan kita tidak akan kesampaian. Itu satu. Yang kedua, saya nak sambung pasal yang nak interpret kekalahan Datuk Ali Rustam yang tadi. Ya. Saya dah kata kalau dulu pembangkang gunakan jangan kenang budi. Saya bimbang nanti pembangkang menggunakan keputusan pemilihan UMNO ini untuk PRU akan datang akan lebih kuat lagi melaungkan bahawa kita tidak perlu kenang budi. Dan UMNO sudah menolak jasa dan budi pemimpin yang cukup banyak. Lebih-lebih lagi nanti kalau di Melaka sendiri, saya belum melihat keputusan yang rasmi, kalau Melaka sendiri daripada 6 bahagian itu, beliau tidak boleh dapat lebih daripada separuh. Itu akan menjadikan UMNO nanti akan lebih terduduk nak defend masa PRU 14 nanti. Maka kita daripada awal-awal lagi kena cari modal lain untuk apa orang kata defend serangan yang bakal dilakukan oleh pembangkang. Inilah antara lain saya rasa yang akan dieksploit oleh pembangkang hasil daripada keputusan kita. Jadi kita boleh lupakanlah kalau berdasarkan keputusan ini ada ubi, ada batas, Tak mati boleh balas. Jadi dia akan jadi apa? Susu dibalas dengan tuba akan berterusan, kacang lupakan kulit. Dan lebih teruk lagi kalau dikatakan kita tak lebih daripada melepaskan anjing tersepit. Ini semua kita ahli UMNO khasnya kena muhasabah diri lah. Kena melihat ini semua muhasabah diri dan sebagainya. Baik Rozaik, saya terpanggil untuk bertanya saudara mungkin sebagai aktivis surat khabar kan dalam pemain-pemain media ini. Sebelum pertandingan, pelbagai tanggapan dan juga telahan telah dibuat terhadap Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Kononnya beliau berada sebagai Menteri Kementerian Dalam Negeri, Menteri Amaran dan sebagainya. Di Facebook, di laman-laman sesama lain, semuanya berkata tentang kemungkinan besar seolah Tan Sri Hishamuddin ini akan ditolak. Tetapi nampaknya seluruh perwakilan ini melihat dari sudut yang berbeza. Jadi keputusan setakat ini yang dilihat apabila Datuk Seri Hisham mendahului Datuk Paduka Mukris melambangkan bahawa tidak mudah untuk termakan dengan apa yang disajikan kepada orang ramai. Oh tidak, saya rasa Ya. saya melihat pada sudut yang berbeza pula. Silakan Rozaik. Jika persepsi ini tidak penetrate ke dalam pemikiran perwakilan, dia tak akan jadi macam kedudukan yang macam ni. Sekarang ni Datuk Seri Hisham masih menunggu dia perlukan 12 undi bahagian lagi untuk menang. Tetapi sepatutnya Datuk Seri Hisham berada dalam kedudukan yang lebih selesa, jauh ke depan macam Datuk Seri Syafiee. Yes. Tapi sebaliknya itu yang berlaku. Pada masa yang sama yang boleh menambah parahkan lagi kedudukan beliau ialah kerana Datuk Seri Syafiee Apdal menerajui sebuah kementerian yang benar-benar terlibat mungkin secara langsung dengan akal undi UMNO ni. Betul. Dia Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ya. Pada masa yang sama, agensi besar orang Melayu seperti MARA terletak di bawah kementerian beliau. Ya. Ini semua adalah faktor-faktor tambahan yang memberi kelebihan kepada Felda, Risda. Ya. Sedangkan nasib Datuk Seri Hisham tidak menyebelahinya kerana itu. Beliau menerajui Kementerian Dalam Negeri, satu kementerian yang agak sensitif sebelum pilihan raya. Dan itulah persepsi yang diberi ke atas dia tu melekat
melekat sampai ke tahap yang sebegitu rupa sekali. Dan apabila selesai pilihan raya pula, bila diberi mandat di sebuah kementerian yang sebelum ini diterajui oleh Datuk Seri Datuk Zahid. Seri Ahmad Zahid Hamidi yang boleh dikatakan telah melakukan yang telah memperkenalkan konsep Hanroh, Kementerian Pertahanan Menyeluruh. Dan konsep itu diguna pakai dibawa oleh Datuk Seri Zahid Hamidi ke KDN melaksanakan polisi yang sama, iaitu pertahanan menyeluruh. Hanroh itu diterjemahkan di situ pula. Lagilah menambahkan lagi persepsi yang dulu Datuk Seri Hisham tak buat beginilah. Bermaksud perbandingan antara Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Hisham berterusan. Jadi dia diapit kiri kanan dia kena ni. Ya. Di kiri ada Syafiq Abdan yang menerajui sebuah kementerian yang berkait rapat secara langsung dan terus dengan orang Melayu. Ya. Di sebelah kanan pula oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang cemerlang ketika di Mindef, dan selepas itu lebih cemerlang di KDN. Ya. Jadi dia tersplit di tengah-tengah. Sebab itu kalau kita lihat kempen Datuk Seri Hisham sebelum pemilihan hari ini, Datuk Seri Hisham tidak pergi ke majlis-majlis kempen memperkenalkan calon yang dianjurkan secara rasmi. Beliau harus berusaha lebih keras, turun ke bawah, bertemu sebanyak mungkin perwakilan, dan beliau agak fokus. Beliau tahu kedudukan beliau yang sebegitu tersepit dan juga keadaan yang sebegitu rupa, terhimpit ni. Beliau telah pergi menjurus terus kepada kumpulan sasar, iaitu ahli-ahli pergerakan pemuda UMNO Malaysia, perwakilan pemuda UMNO, perwakilan wanita, perwakilan puteri. Sebab itu kita lihat Datuk Seri Hisham telah menghabiskan sebegitu banyak masa yang besar untuk bertemu dengan tiga sayap ni yang pada akhirnya kita lihat hari ini mungkin boleh menentukan kemenangannya pada hari ini. Datuk Seri, saya berpendapat juga bahawa sedikit sebanyak macam Datuk Paduka Mukhlis Mahathir, nama besar ayanda beliau itu dapat membantu dalam pertandingan kali ini. Sejauh manakah Datuk Seri bersetuju? Apakah ia membantu ataupun bagaimana dilihat dari segi sudut politiknya? Ini dilema kepada perwakilan untuk memilih antara dua intan permata. Satunya mewarisi legasi Tun Hussein On, yang kedua mewarisi legasi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang satunya legasi yang agak lama, yang satu yang legasi yang agak dekat dengan realiti UMNO. Kita tahu apa rentak bicara kebanyakan grassroots UMNO di seluruh negara. Apa yang mereka mahukan kita tahu. Namun dalam soal sekarang ini, kemenangan yang bakal ditentukan tak berapa lama ni, kita nak tengok ni, soal siapa yang bakal dinobatkan ni. Saya nak ulang sebut bahawa siapa yang menang di kedudukan yang ketiga ini akan justify bahawa sama ada perwakilan telah sedia berubah atau masih belum matang dalam soal menentukan kepimpinan berdasarkan ciri pemilihan seorang pemimpin. Kalau kita hanya bersandarkan kepada soal yang berjawatan, maka akhirnya akan berlaku kepentingan sempit masih didahulukan melebihi survival perjuangan. Ramai yang merasa begitu cemas bila UMNO hampir-hampir berada di hujung tanduk ketika 2008, kemudian sebelum itu 99 dan macam-macam disebut, dan UMNO telah berjaya meredah kekangan yang amat besar dalam apa yang diistilahkan Mothers of All Election PRU13. Tapi kalau keputusan pemilihan ini masih tidak menggambarkan keinsafan, maka saya khawatir yang saya sebut awal tadi, PRU14, majoriti yang tidak duduk dalam UMNO, yang Dr. Mahathir pernah ingatkan, yang tidak duduk dalam UMNO, tapi mereka inilah yang memenangkan UMNO dan BN. Pengundi senyap ini ramai. Yang tidak, bukan ahli UMNO, tapi mereka ni yang mengembalikan kuasa kepada UMNO untuk kembalilah semula ke Putrajaya. Uruslah kami semula. Pastikan Islam dan Melayu tidak dihina. Pastikan Islam dan Melayu itu dijuarai secara benar-benar berani. Saya lebih khawatir kepada ini. Baik, Datuk. Kita nak berehat seketika. Saya tahu hujah Datuk tengah sedap, tapi tak apa, Datuk. Kita maraton. Kita ada masa yang cukup panjang, berjam-jam lagi kita akan berdiskusi dari masa ke semasa. Kerana kita nak beri ruang yang luas kepada tiga tetamu istimewa kita ini berhujah tentang situasi pemilihan yang berlaku ini. Apakah ia memenuhi kehendak ataupun
ada agenda-agenda yang harus kita pertimbangkan daripada pelbagai sudut, termasuklah soal yang disebutkan oleh Datuk Akbar tadi, soal kenang budi dan sebagainya. Jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Ruang Bicara kami bawakan dekat kepada anda. Visual Negara